satu perkara yang diperingatkan tentang ghulu ini ialah bahawa nas-nas syariah menyatakan bahawa halakun hadhil ummah fi sabiqah, bahawa umat yang lalu telah binasa kerana adanya di kalangan pengikut-pengikut nabi-nabi yang melampaui batasan yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya mereka itu ghulu, bersangatan, fanatik pada nabi-nabi mereka sampai meletakkan Nabi Isa setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, ya, janganlah kamu melampaui batasan dalam agama kamu, dan janganlah kamu berkata tentang Allah perkara yang tidak berhak untuk kamu berkata tentangnya, ialah tentang Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli tafsir yang mengupas tentang ayat ini yang bernama As-Sa'di menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menegur perbuatan ahlul kitab yang ghulu dalam agama, iaitu mereka telah melampaui batas yang telah ditentukan oleh syarak, melakukan sesuatu yang tidak disyarakkan. Umpamanya pada pandangan mereka bahawa Nabi Isa AS wajah diangkat tempatnya ke berpindah dari makam nubuwah kepada makam rububiyah. Sedangkan hal ini sangatlah tidak layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana bahawa dalam agama Islam ini, ya, sesuatu itu telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Nabi adalah nabi, rasul adalah rasul, Allah adalah Allah. Maka tidak dibenarkan sama sekali untuk berpandangan sedemikian. Satu lagi ayat dalam surah Al-Maidah ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabli wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil." Itulah juga sama lebih kurang dengan ayat yang tadi. Jangan mengatasi had yang telah ditentukan tanpa mempunyai haknya, dan jangan mengeluarkan kedudukan nabi-nabi di luar daripada kedudukan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang disebut sebagai fenomena ghulu yang telah berlaku pada zaman nabi-nabi yang lalu. Kalau tak silap ada 70 kaum yang lalu sebelum kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai khairul ummah. Ada 70 kumpulan nabi-nabi dan rasul-rasul pada zaman yang lalu sebelum kita diangkat sebagai ummatan wasata.